teruna berdekatan rumahnya. Setiap hari, Tina akan melintas di hadapan rumah Ajoy untuk mencari perhatian. Tina akan mundar-mandir dengan gaya seperti itik serati mencari perhatian Ajoy. Kerana kasihan, Ajoy melayannya seperti melayan kawan-kawan yang lain. Tapi sebaliknya, Tina menganggap Ajoy sebagai teman istimewa. Sedangkan Ajoy yang digilai oleh ramai gadis di sekitar tetap bersahaja tanpa berperasaan kepada Tina. Apabila Tina melihat Ajoy bersama Nora, Tina menjadi separuh gila dan meradang seperti orang kesurupan. Kerana tidak berpuas hati melihat Nora berjaya merebut hati Ajoy, Tina merancang untuk terus bersaing dengan Nora walau dengan apa cara sekalipun. Melihat Nora cantik bagaikan ratu, hati Tina menjadi panas. Bertambah geram apabila melihat Nora begitu manja bersama Ajoy. Dia juga ingin kelihatan cantik seperti Nora agar Ajoy memilihnya. Seharian Tina termenung seperti orang hilang akal, memikirkan jalan untuk memisahkan Ajoy dan Nora. Setelah agak lama Tina berkurung di rumah dalam keadaan dirinya yang tak terurus, kusut masai dan berbau busuk, akhirnya Tina mendapat idea dari drama TV yang ditontonnya. Dia harus segera ke rumah dukun Mak Hitam untuk memakai susuk pengasih dan yang seumpamanya. Hari itu Tina mengukir senyum, melangkah membawa harapan. Sampai di rumah Mak Hitam, Tina menceritakan masalah dan kemahuannya. Lantas Mak Hitam mengarahkan Tina datang semula pada malam Jumaat ketika bulan penuh dengan membawa 7 jenis bunga yang harum, minyak saparun, 5 purut dan sehelai kain batik. Bertungkus lumus Tina mencari dan menyiapkan semua barang yang diminta itu. Malam yang ditunggu telah pun tiba. Dengan yakin dan penuh harapan, Tina menyerahkan diri kepada Mak Hitam. Dalam sebuah tepayan besar, Mak Hitam membuat ramuan, lalu menyuruh Tina bersiram apabila bulan tidak terlindung awan. Selesai upacara bersiram dan semahan, Tina dibaringkan di atas sehelai tikam buang. Mak Hitam menghadap dupa kemenyan dan membaca mentera. Tina memejamkan mata bersedia. Perlahan-lahan, Mak Hitam menusuk jarum emas di wajah Tina yang gelap. Ketika jarum emas menembusi kulit tembam Tina, angin menderu dan suara lolongan anjing bersahut-sahutan. Tina terus memejamkan mata walau dia terasa seperti di awang-awangan. Kerana syarat tidak boleh membuka mata hingga jarum habis dicucuk. Tina mendengar bunyi-bunyi aneh di sekitarnya. Terasa meremang bulu romanya. Seram sejuk seluruh tubuh. Bibir Tina bergetar menahan berbagai rasa di waktu itu. Namun, demi melunaskan impiannya untuk merebut Ajoy, Tina rela menanggung segalanya meski perbuatannya melanggar hukum. Jam 1 pagi, upacara menanam susuk pun selesai. Mak Hitam membekalkan gula dan garam untuk dijadikan santapan dengan tujuan diberi makan dan minum kepada Ajoy supaya Ajoy menurut kehendaknya. Tina senyum puas walaupun ada pantang larang yang wajib dituruti. Bagi Tina tak mengapa, yang penting hajatnya tercapai. Ketika pulang dari rumah Mak Hitam dengan berpandukan lampu sulung, Tina terasa ada bayangan yang mengikorinya. Tina mempercepatkan langkah. Tercungap-cungap Tina menahan perasaan yang berbagai-bagai. Tina berjalan seperti tak pijak tanah, bermacam bunyi didengarinya. Namun, dia terus memberanikan diri walau air mata mula merembes. Bunyi lolongan anjing dan ayam hutan bersilih ganti, menjadikan seluruh tubuhnya bermandi peluh. Awal pagi, Tina menanak nasi lemak dicampur bahan yang dibekalkan Mak Hitam, dibungkus rapi dengan daun pisang. Kemudian, dia segera ke rumah Ajoy, disambut oleh Siti ibu Ajoy. Tina segera mengulur bungkusan nasi. Sebelum makan, Siti berpesan agar Ajoy membaca doa terlebih dulu. Tina di rumahnya tiba-tiba muntah-muntah dan sakit kepala tanpa sebab. Tubuhnya menjadi lemah, wajahnya bertukar hitam lebam. Segera Tina membunuh ayam untuk mengambil darahnya. Kerana pesan Mak Hitam, jika wajah bertukar hitam, cerahkan kembali dengan menyapukan darah ayam di seluruh wajah. Jika terlambat, susu akan tersembul dan wajah kekal hitam. Lewat malam, Tina menemui Mak Hitam. Menurut Mak Hitam, Ajoy mungkin sukar ditawan kerana dia bukan orang sembarangan. Tina tidak berputus asa. Tina berkeras meminta Mak Hitam menolongnya juga.
Mak Itam pun melakukan seperti kehendak Tina. Meski harus melalui syarat terlebih dulu, Tina memberi kesanggupan. Tina melalui berbagai syarat yang sangat dahsyat. Tina tidak menyerah kalah, meskipun dia harus menjauhkan diri dari orang ramai selama 7 hari. Maka bermulalah upacara selanjutnya. Malam pertama, Tina direndam dalam tempayan yang dipenuhi bunga cempaka. Malam kedua, Tina diminta menghirup semangkuk darah segar dari ayam serama. Malam ketiga, Mak Itam membuat pemujaan dan menyeru nama-nama aneh untuk dijadikan teman pendamping Tina. Tina diam terbaring, menyerahkan segalanya ke atas kuasa Mak Itam. Genap 7 hari, barulah Tina dibenarkan melihat wajahnya di cermin. Alangkah terkejutnya dia tatkala melihat perubahan wajahnya yang semakin cerah dan cantik. Semakin hari semakin terserlah kejelitaannya. Tina pun memulakan operasi menggoda Ajoy. Tina mengambil peluang keemasan itu dengan sangat teliti. Lama-kelamaan hubungan mereka semakin mesra. Bunga cinta pun berputih. Satu hari dengan tak sengaja, Tina terserempak Ajoy dan Nora. Tina meluru kepada Ajoy dan sepantas bawang ranger menarik tangan Ajoy. Ajoy tercengang terpinga-pinga kerana tidak faham. Nora hanya senyum sambil menghulur sepucuk surat kepada Tina. Tina diam menjeling tidak berkata apa-apa. Lantas Nora berkata bahawa dia ingin menjemput Ajoy dan Tina ke majlis pernikahannya. Tina merasa lega dan gembira. Setahun berlalu, Tina masih menanti bilakah waktunya Ajoy akan melamarnya. Sedangkan Tina yang cantik jelita semakin menjadi rebutan ramai. Tanpa Ajoy sedari, Tina telah berlaku curang. Lalu Ajoy segera meminta Tina membuat pilihan. Tapi Tina tidak membuat keputusan segera kerana masih mahu berseronok dengan ramai lelaki dan gemar bertukar-tukar pasangan tidur. Memandangkan dia sedang digilai ramai atas kejelitaannya saat itu, dia yakin kekuatan susuk puaka mampu membuat Ajoy sentiasa tunduk padanya. Ajoy kesal dengan sikap Tina yang lebih suka berpoya-poya. Dengan rasa kecewa, akhirnya Ajoy meninggalkan Tina dan Tina menangis meraung seperti orang gila. Ajoy menghilangkan diri dari kampung, memujuk hati yang luka. Ketika Tina ke sana sini mencari jejak Ajoy, Tina telah terlanggar pantang. Tanpa dia sedari, dia telah melintas di bawah ampaian bulu. Serta-merta seluruh tubuhnya terbit rasa gatal dan menggerutu. Dia berlari menuju ke hutan sambil menjerit nama Mak Itam. Malangnya, Mak Itam telah pun meninggal dunia sebulan yang lalu. Tina bersembunyi di teratak Mak Itam di dalam hutan, dipasung oleh setan puaka peninggalan Mak Itam. Satu hari, seseorang telah menemui jasad Tina yang telah membusuk. Di hari penemuan, sepantas bawang rangers berita pun tersebar. Orang ramai berpusu-pusu datang hanya untuk menyaksikan mayat Tina. Ramai yang tidak percaya kerana ada di antaranya baru bertemu Tina. Keluarga Tina juga membuat kenyataan bahawa semalam Tina ada di rumah. Lantas tidak seorang pun sanggup menguruskan jenazah Tina. Maka mayat busuk itu hanya terbiar dihurung ulat dan lalat di dalam hutan. Malam pertama penemuan mayat Tina, seluruh kampung gempar apabila banyak rumah diketuk. Bila dibuka, Tina terpacak di hadapan muka pintu dengan wajah ngeri. Sepantas bawang rangers tentung bergema membawa amaran agar berwaspada. Ramai lelaki yang rasa berani keluar dan berkumpul untuk menjaga kampung. Tapi dikala suara nyaring hilayan kedengaran, ramai yang ketar kepala lutut, terkencing dan lemah seluruh sendi, menggigil lembik bagaikan lengkung. Orang kampung merasa hilang keamanan saat dilanda bencana cemas begini. Sehingga azan subuh berkumandang, barulah terasa tenteram. Malam kedua, orang ramai telah bersiap sedia dengan berbagai cara dan petua. Tatkala kedengaran suara hilayan melintas di atap rumah, penghuni rumah kecut perut terkaku menahan rasa takut. Hilang semua rencana, hilang semua doa. Malam ketiga, ramai tok bomoh seantero yang telah datang siap menunggu. Ajoy juga telah pulang kerana mendapat kabar kematian Tina. Saat Ajoy duduk di beranda rumah, Ajoy disapa oleh seseorang. Apabila Ajoy menoleh, ternyata itu adalah Tina yang pernah dicumbui pada satu ketika dulu. Ajoy mengajak Tina duduk di bawah pokok jambu di tepi rumah bagi memastikan kedatangan Tina untuk tujuan apa.
Ketika Siti iaitu ibu Ajoy hendak menutup tingkap, dia terlihat Ajoy bersama susuk pontianak. Tak sempat berkata apa-apa, Siti rebah pengsan. Mendengar bunyi gedebuk dari rumah, Ajoy pun menoleh dan melihat ibunya tergeletak di lantai. Ajoy bingkas menuju ibunya, memulih dan menyedarkannya kembali. Saat Siti sedar, dia terus menceritakan apa yang dilihatnya. Apabila Ajoy menatap wajah ibunya, barulah Ajoy sedar bahawa dia telah bersama jelmaan Tina. Ajoy pun menantikan lagi kehadiran Tina. Tidak berapa lama kemudian, Tina muncul di ambang pintu. Ajoy yang bersendirian terus menegurnya dan meminta Tina pulang ke tempat asal. Tina diam, tidak berkata apa-apa. Ajoy pun mengherdik Tina menyuruhnya pulang, walau di dalam hati Ajoy penuh debaran ketakutan. Tina menangis dan mengilai lalu melayang dan gaib serta meninggalkan asap hitam yang hamis berbau bangkai yang meloyakan tekak. Bumbung rumah Ajoy seperti dilempar dengan batu-batu, berdentam-dentum. Siti di dalam bilik terbangun dari tidur dan mengeletar seperti orang demam kesejukan. Daun pintu tiba-tiba seperti dihempas. Bayangan putih melintas. Ajoy tersentak, seketika lemah sendi. Napasnya kencang menahan rasa takut. Perlahan-lahan Ajoy menuju ke halaman rumah. Tiba-tiba Ajoy mendengar namanya diseru. Apabila Ajoy menoleh, dia melihat di balik pokok tebu lembaga putih melambai kepadanya. Walaupun berdebar kencang, Ajoy memberanikan diri menuju ke arah lembaga itu. Lembaga itu menghilang, hanya hilayan yang bergema memecah hening malam. Malam itu kampung Lembah Puaka menjadi huru-hara dengan gangguan suara hilayan. Ramai pawang turun ke gelanggang berpencak silat menghalau hantu Tina, berkejar ke sana sini memburu pontianak. Sampai di halaman rumah Ajoy, ramai pawang menunggu untuk menghapuskannya. Ajoy seperti hampir pitam melihat di atas bumbung rumah pontianak bertenggek dan mengilai. Berbondong-bondong orang kampung datang untuk menyaksikan kekecohan saat itu. Tidak semua berani. Ramai yang ketar lutut mengonglai seperti lengkong menggigil di saat pontianak merintih menangis dan mengilai. Satu persatu pawang mula menunjukkan kehebatannya. Satu persatu juga pawang telah rebah mengelepar dilibas oleh sosok pontianak. Datang Tok Batin, orang asli rakan dukun Mak Hitam, lalu mengangkang di hadapan pontianak. Pontianak semakin nyaring mengilai. Saat itu angin mula bertiup. Pokok-pokok di sekitar bergoyang seperti hendak tercabut. Tok Batin bercakap dengan nada marah kepada pontianak. Pontianak meraung kesakitan. Orang ramai yang menyaksikan lari bertempiaran. Ketika guruh dan kilat menyambar ke sana sini, masing-masing berlari mencari tempat berlindung. Ramai yang jatuh tersungkur, tak kurang juga yang pengsan dan terserang sawan kerana ketakutan yang amat sangat. Lolongan anjing bersahutan entah dari mana. Bunyi atap-atap rumah seperti bertih ditiup angin kencang, menggoncangkan setiap jantung yang mendengar. Tok Batin bercakap dengan lantang, berperang lidah dengan pontianak yang semakin ganas. Pontianak melayang, menyerang Tok Batin dengan kuku yang runcing. Serangan melisit, kuku pontianak tercangkuk di batang pisang. Sepantas bawang Rangers, Tok Batin membuka penutup tabung buluh yang dibawanya dan menyiram air kencing ke atas kepala pontianak hingga pontianak mengelepar kepanasan. Pontianak mengilai, meraung hingga bergegar rumah Ajoy. Berkepul-kepul asap hitam bersama bau bangkai mengisi setiap rongga hidung manusia di sekitar rumah Ajoy. Berangsur-angsur senyap dan hilang dari pandangan. Selepas subuh, orang kampung masuk ke hutan untuk mengutip bangkai Tina. Tapi apa yang mereka lihat ialah mayat Tina telah hangus terbakar. Dari celah semak samun muncul Tok Batin. Tok Batin pun menjelaskan tentang amalan Tina yang membuatkan dia jadi begitu. Sekian cerita untuk kali ini. Untuk cerita seram dari buku selanjutnya, sila tekan suka dan langgan.